Hai, Assalamualaikum. Jadi kembali kita lagi dalam episod seterusnya, iaitu pembaharuan di Universiti Al-Azhar. Ini antara topik yang memang paling saya suka lah, sebab saya suka share-share ni sebenarnya. Pembaharuan daripada segi sistem perubatan yang bertukar daripada sistem konvensional yang lama yang mengambil masa selama 6 tahun setengah kepada sistem yang baru, sistem integrated ataupun integrated system yang mengambil masa hanya 5 tahun pembelajaran. Seperti yang kita tahu, Universiti Al-Azhar ni merupakan universiti tertua di dunia. Jadi bila kita cakap tertua ni, mesti kita fikir macam bangunan lama-lama apa semua ni. Tapi sebenarnya saban tahun Al-Azhar ni dia mengikuti juga peredaran semasa. Jadi dari segi teknologi dan juga dari segi sistem pembelajaran, mereka juga telah memperbaharui cara mereka untuk mengajar pelajar-pelajar ni mengikut peredaran semasa. Jadi hari ini saya akan bercerita berkenaan dengan integrated system yang bermula pada tahun 2018. Okey, jadi saya datang Mesir tahun 2018. Jadi pengajian saya adalah 2018-2019. Basically batch kami adalah batch yang pertama dengan integrated system ni. Jadi masa saya sampai tu pun saya tak tahu sebenarnya. Saya memang datang Mesir, saya ingatkan saya akan duduk Mesir 6 tahun setengah. Rupanya 5 tahun. Saya pun baru tahu. Ada orang kata kami ni tikus makmal. Okey, tapi saya tak rasa macam tu pun. Kalau betul kami ni tikus makmal pun, dia bukan tikus makmal yang biasa-biasa. Sebab saya sangat percaya yang sebenarnya Universiti Al-Azhar ni dia dah lama membuat kajian sebelum nak tukar kepada integrated system ni. Mereka dah lama dah buat kajian berkenaan dengan sistem ni. Jadi sebenarnya integrated system ni tak ada apa yang nak kata kekurangan tu. InsyaAllah lah, dia ada orang kata kami macam yelah, daripada 6 tahun setengah dia tukar jadi 5 tahun. Ada orang kata kurang setahun setengah. Kalau kurang setahun setengah maksudnya ada benda lah yang dia tak belajar. Okey, jadi sebenarnya tak macam tu pun. Integrated system ni dia lebih, orang kata compact, pengajian yang compact. Okey, macam kalau dulu sistem konvensional dia lebih berteraskan kepada anatomi, fisiologi, farmakologi, patologi. Dia belajar satu-satu tahu subjek ni. Jadi untuk tahun 1, tahun 2 belajar anatomi dengan fisiologi. Tapi sebenarnya dalam integrated system ni, bila kita kata integrated system, kita belajar by system. Jadi bila kita belajar by system ni, dia lebih seronok dan lebih praktikal sebenarnya untuk kita gunakan atau kita aplikasikan ilmu tu terus berkenaan dengan sistem tu. Okey, jadi sebenarnya tak ada istilah tak cukup belajar ataupun belajar laju sangat, belajar ni tak ada. Integrated system ni juga dah lama dah sebenarnya diguna pakai oleh negara-negara maju, contoh macam United Kingdom. Dekat Malaysia sendiri pun guna integrated system ni. Jadi janganlah kita rasa macam bila kurang setahun setengah tu rasa macam ada benda ni kurang kita belajar kan. Macam kalau kita nak tahu lain ke sebenarnya apa yang kita belajar ni, memang lain, tapi detailnya kena dengar video ni. Saya bagi satu contoh mudah, cardiovascular system. Jadi cardiovascular system ni bercerita tentang apa? Dia bercerita tentang jantung. Jadi bila kita kata integrated system ni, kita akan belajar anatomy of heart, physiology of heart, any microbe or parasite that can infect the heart, and drug use for any CVS diseases. Jadi kita akan belajar di dalam satu modul. Jadi sebenarnya senang kita faham. Kita tahu penyakit apa. Okay, pada awalnya kita tahu anatomy of heart, dia duduk dekat mana jantung tu kan. Lepas tu kita tahu pula macam mana jantung ni berfungsi sebenarnya. Lepas tu kita tahu pula penyakit-penyakit apa yang ada dekat jantung ni. Okey. Lepas tu kita tahu pula ubat apa yang kita nak guna untuk rawat penyakit ni tadi. Jadi nampak tak? Sebenarnya integrated system ni dia sangat menarik. Dia sangat menarik dan mencabar sebenarnya kan. Berbanding dengan sistem konvensional ni kita belajar anatomy. Tahun 1 kan awak belajar semua. Belajar semua anatomy of heart, anatomy of urinary bladder, anatomy of lungs, anatomy of segala macam lah musculoskeletal system ni dikompakkan dalam 1 tahun. Jadi bila awak masuk tahun klinikal, baru kita nak belajar penyakit. Maksudnya kalau kita tak ingat lah anatomy daripada tahun 1 ni, kita kena ulang balik. Faham tak? Tapi dalam integrated system ni, dia dah masukkan sebagai satu modul. Jadi sebenarnya sangat mudah, sangat compact. Tapi sebenarnya benda ni akan memudahkan kita sebenarnya nanti bila kita bekerja nanti kan. Kita dah tahu dah apa yang kita nak kena rawat, apa ubat-ubatnya, macam tu. Okay? Dan tambahan juga, bagi integrated system, kita ada subjek professionalism seperti soft skill, macam communication skill dan sebagainya kan. Dan juga kita ada elective. Elective ni contohnya macam artificial intelligence, sport medicine, basic life support. Jadi kita akan ambil ni semua bersama dengan subjek-subjek akademik tadi, bersama dengan modul-modul dalam integrated system ni tadi. Untuk subjek elektif tadi ada juga tambahan lain, tapi taklah saya sebut semuanya dekat sini kan. Nanti bila korang dah belajar dekat Universiti Al-Azhar, baru korang akan nampak sebenarnya macam ni susunan modul dia, ni susunan dia. Dia sangat menarik sebenarnya, sangat menarik dan sangat mencabar. Tapi sebagai seorang doktor, okay, kita kena sukakan cabaran tu, sebab bila kita sukakan cabaran tu, barulah kita akan belajar dengan lebih. Okay, jadi kena ada passion, kena ada minat yang sangat mendalam
dalam bidang perubatan ni baru kita boleh go further, baru kita boleh work hard and work smart untuk jadi doktor yang berguna pada masa akan datang insyaAllah. Jadi kesemua subjek yang saya sebutkan tadi, pengajian adalah 100% dalam bahasa Inggeris. Jadi jangan risau rasa macam datang Egypt ni kena tahu ni belajar bahasa Arab apa semua kan. Okey, memang perlu untuk kehidupan seharian kita kan. Kita nak cakap dengan pakcik-pakcik dekat pasar, kita nak bercakap dengan pakcik-pakcik Uber kan. Jadi memang perlu bahasa Arab ni, tapi untuk pengajian, untuk lecture jangan risau sebab memang semuanya digunakan dalam bahasa Inggeris kecuali klinikal lah, part klinikal. Bila kita ada round, kita akan jumpa patient. Bila kita jumpa patient ni, kita kenalah menggunakan bahasa mereka. Okey, jadi sebab orang-orang Arab Mesir ni kebanyakannya dia tak tahu sangat bahasa Inggeris. Jadi kita kena jugalah nak tak nak. Tapi sebenarnya kita ada tempoh 5 tahun tau. Tahun 1, tahun 2, tahun 3 adalah tahun pre-clinical. Tahun 3 ni dia terbahagi kepada 2, dan tahun 4 dan tahun 5 adalah tahun clinical. Jadi sebenarnya cukup 3 tahun ni untuk kita grab bahasa Arab Amiyah ni. Kita kena grab betul-betul masa tahun 1, tahun 2 dan tahun 3, dan dia akan memudahkan masa kita nak ambil history taking tahun 4 dan tahun 5 nanti insyaAllah. Jadi proses pembelajaran di Universiti Al-Azhar ni dia tidaklah terbatas pada lecture sahaja kan. Kalau dengar lecture pun saya pun bosan. Jadi sebenarnya dekat Universiti Al-Azhar ni kita ada lagi, selain lecture kita ada CBL, TBL, PBL, semua BL ni, dan juga kita ada tutorial dan juga kita ada assignment macam biasa, macam universiti dekat Malaysia. Kita janganlah rasa macam belajar dekat Universiti Al-Azhar ni universiti tertua ni mesti dia tengok buku je, mesti kena hafal je, tak macam tu. Jadi bila berlaku pembaharuan, dia sebenarnya pembaharuan yang sangat baik, pembaharuan yang sangat bagus. Saya cakap tadi PBL, CBL, TBL ni adalah case based learning. Kita akan dapat satu case. PBL adalah problem based learning, TBL adalah team based learning, CBL adalah case based learning. Jadi semua ni sebenarnya adalah satu case yang kita kena selesaikan. Dapat bayangkan tak, kita ada lecture kan, kita dah belajar lah pasal penyakit-penyakit ni, kita dah belajar dah ubat ni, lepas tu kita dapat pula satu case. Kita dapat satu case, kita tengok case tu, kita selesaikan case ni. Kita tengok pakcik ni umur berapa, dia sakit apa simptom dia, apa sign dia, apa investigation yang doktor dah buat kan. Lepas tu dekat bawah tu nanti dia akan ada soalan. Macam tu lah. Maksudnya pembelajaran yang sangat interaktif dan sangat mudah untuk kita faham sebenarnya. Selain daripada tu, dah nama pun Al-Azhar kan, jadi tak lari dengan subjek-subjek agama dan juga subjek Al-Quran. Saya nak bercerita dulu berkenaan dengan subjek Al-Quran. Subjek Al-Quran ni adalah subjek wajib. Jadi kita kena hafal untuk student perubatan, kita akan hafal bermula daripada juzuk 30, juzuk 29, juzuk 28 daripada belakang. Jadi agak mudah lah kan untuk pelajar-pelajar perubatan. Dan juga kita ada subjek agama seperti fiqh, hadis, tafsir, akidah dan yang lain-lain. Dan subjek-subjek agama ni dia akan diajar sepenuhnya dalam bahasa Arab. Tapi jangan risau sebab lecturer-lecturer di Universiti Al-Azhar ni sangat-sangat membantu dan dia akan ajar betul-betul satu-satu sampailah kita faham apa yang dia nak ajar tu. Dan tidak dilupakan juga, setahun satu kita akan belajar basic bahasa Arab Fushah yang juga akan diajar oleh lecturer bahasa Arab. Andai katalah tak faham juga kan, jangan risau sebab di Universiti Al-Azhar ni kita ada ramai lagi student Melayu yang lain yang mengambil pengajian Islam, yang ada yang mengambil bahasa Arab, ada mengambil ulum Islamiyah. Jadi kita boleh sebenarnya minta tolong kepada mereka ni untuk translatekan kepada kita apa yang lecturer kita ajar. Yelah, sebab kita pun tak berapa nak mahir dalam bidang tu, jadi kita minta tolong orang lain yang lebih mahir untuk tolong kita dalam subjek tersebut. Jadi itu sahaja dulu yang akan saya kongsikan berkenaan dengan pembaharuan sistem yang telah bertukar daripada sistem konvensional kepada integrated system di Universiti Al-Azhar. Semoga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang insyaAllah. Bye!